Ibrahim bin Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air bersama Div Kehormat.
Terima kasih diucapkan kepada kumpulan Selendang Perak di atas persembahan tarian Dabus, tarian tradisional negeri Perak. Para hadirin dijemput untuk berdiri bagi sama-sama menyanyikan lagu negaraku dan lagu negeri Perak. Dipersilakan. Para hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Yang berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air. Yang berusaha Dr. Ching Tu, anak lelaki Kim, Timbalan Ketua Setiausaha Air dan Pembentungan Kementerian Alam Sekitar dan Air, mewakili Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air. Yang berbahagia Datuk Engineer Dr. Mat Nasir bin Mat Noh, Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia. Yang berbahagia Datuk Engineer Sabri bin Abdul Muluk, Timbalan Ketua Pengarah Sektor Bisnes Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia. Yang berusaha Engineer Hajah Bibi Zarina binti Cik Omar, Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pakar Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia. Yang berbahagia Meja Kehormat Engineer Dr. Haji Ahmad Anwar bin Osman, Pengarah Kanan Sektor Pengurusan Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia. Pegawai-pegawai kanan Kementerian Alam Sekitar dan Air, pengarah-pengarah bahagian dan negeri, jurutera-jurutera daerah, jurutera-jurutera projek, serta tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya,
Engineer Razlan bin Saleh dari bahagian pengurusan lambangan sungai dan rakan saya, Engineer Teknologis Nur Aisyah binti Zaharin dari bahagian pengurusan banjir serta seluruh warga urus setiap persidangan kali ini mengucapkan selamat datang ke persidangan pengurus kanan dan jurutera daerah Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia tahun 2022 kali ke-30 yang bertemakan memperkasakan perkhidmatan kejuruteraan dalam pengurangan risiko bencana berkaitan air. Untuk makluman Yang Berhormat Menteri, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang dihormati sekalian, persidangan kali ini dihadiri oleh seramai hampir 400 orang peserta dan merupakan persidangan pengurus kanan dan jurutera daerah kali pertama yang diadakan secara bersemuka selepas kali terakhir ianya diadakan secara atas talian pada tahun 2021. Untuk makluman juga, persidangan kali ini akan berlangsung selama 3 hari bermula pada 14 Jun sehingga 16 Jun 2022 dan akan merangkumi 2 kertas pembentangan eksekutif serta 6 kertas pembentangan daripada penceramah jemputan. Persidangan pengurus kanan sesi pagi ini akan turut disiarkan secara langsung di laman Facebook Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia. Bagi memberkati majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini, marilah sama-sama kita menandatangan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Tun Ihsan, Imam Utama Masjid Negeri. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pada hari yang berbahagia ini, kami dengan penuh rasa kehambaan dan kesyukuran mohon kehadratmu ya Allah agar memberkati dan merahmati Majlis Perasmian Persidangan Pengurus Kanan dan Jurutera Daerah Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia tahun 2022. Allahumma ya Allah, ya Fattah, ya Alim. Ya Allah, jadikanlah persidangan yang kami adakan ini berjalan dengan lancar dan sempurna serta tercapai segala tujuan dan hasrat daripadanya. Kurniakanlah kepada kami ketajaman fikiran, kecerdasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan azam dan semangat, kesungguhan usaha dan kerjasama yang erat antara kami agar kami dapat mengambil manfaat yang sepenuhnya daripada persidangan yang diadakan ini. Tanamkanlah sifat-sifat terpuji dalam diri kami agar budaya kerja berkualiti menjadi amalan kami dan supaya kami sentiasa berusaha melakukan penambahbaikan dalam kerja seharian demi kemajuan organisasi, masyarakat dan negara kami. Sematkanlah ke dalam diri kami, ya Allah, rasa tanggungjawab atas setiap tugas yang diamanahkan kepada kami untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Allahumma ya hayyun ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram. Kami dengan segala rendah diri memohon kehadrat-Mu ya Allah agar Engkau mengurniakan kepada kami dengan taufik dan hidayah-Mu sentiasa di bawah pimpinan dan petunjuk-Mu. Mudah-mudahan segala usaha dan amal kami lakukan akan mendapat kejayaan dalam keredaan dan restu-Mu di sepanjang zaman. Eratkanlah perpaduan antara kami, mesrakanlah hubungan antara kami, lindungi dan peliharakanlah kami dari segala bahaya dan perkara yang tidak diingini, dan majukanlah negara kami dengan inayah dan riayah-Mu, ya mujibus sa'ilin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas bacaan doa sebentar tadi. Yang berhormat Menteri, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan serta Puan-Puan yang dihormati sekalian, seterusnya majlis akan diteruskan dengan ucapan aluan oleh Yang Berbahagia Datuk Engineer Dr. Mat Nasir bin Mat Noor, Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air, Yang Berusaha Dr. Ching Tu Anak Lelaki Kim, Timbalan Ketua Setiausaha Air dan Pemotongan KASA, Yang Bahagia Datuk Engineer Sabri bin Abdul Muluk, Timbalan Ketua Pengarah Sektor Bisnes Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia, Yang Berusaha Engineer Hajah Bibi Zarina binti Cik Omar, Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pakar Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia, Yang Bahagia Meja Kehormat Datuk Engineer Dr. Haji Ahmad Anwar bin Osman, Pengarah Kanan Sektor Pengurusan Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia, Pengarah-pengarah bahagian, Pengarah-pengarah negeri, Ngurus Perikanan Jurut-jurut daerah, Pegawai Hukuman Hawam Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia. Yang Berhormat Menteri, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan majlis sekalian, alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadirat Allah SWT kerana dengan inayahnya kita dapat sama-sama di majlis perasmian persidangan pengurus kanan dan turut daerah JPS kali ke-30 tahun 2022. Izinkan saya terlebih dahulu untuk mengalu-alukan tetamu kehormat kita, Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air, atas kesudian beliau untuk hadir dan seterusnya merasmikan persidangan pengurus kanan dan jurutera daerah JPS kali ke-30 tahun 2022 pada pagi yang berbahagia ini. Sebelum saya meneruskan ucapan, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat datang kepada pembentang Ketua Eksekutif pagi ini, iaitu Yang Berusaha Dr. Ching Tu Anak Lelaki Kim, Timbalan Ketua Setiausaha Air dan Pemotongan KASA. Adalah diharapkan semua pegawai kanan di jurutera daerah dan para peserta persidangan dapat mengambil peluang serta perhatian yang sepenuhnya dengan idea dan konsep yang akan disampaikan oleh beliau, agar ianya dapat menjadi panduan dalam memastikan penyampaian perkhidmatan dan berkesan kepada masyarakat ekonomi dalam pelestarian alam sekitar. Saya juga mengalu-alukan kehadiran hampir 400 orang pegawai-pegawai kanan, KASA dan JPS yang merupakan tetamu dan para peserta yang hadir di seluruh negara. Sesungguhnya penganjuran persidangan pada tahun ini secara fizikal sepenuhnya selepas negara berdepan dengan pandemik COVID-19 adalah merupakan satu rahmat besar dari Allah SWT. Yang Berhormat Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan majlis sekalian, persidangan pengurus kanan di seluruh daerah pada kali ini akan berlangsung selama 3 hari, bermula pada 14 hingga 16 Jun, selaras dengan Plan Strategik JPS 21 ke 2025. Tema persidangan kali ini adalah memperkasakan perkhidmatan kejuruteraan dalam pengurangan risiko bencana berkaitan air, cabaran perubahan iklim dan bencana banjir memerlukan JPS untuk lebih kreatif dan inovatif
khususnya untuk menangani isu berkaitan air dan alam sekitar. Sebagai sebuah jabatan teknikal negara, JPS berperanan besar memastikan agar pengurusan sumber air serta perancangan melestarikan alam sekitar bergerak seiring dengan arus perubahan global. Sebanyak 8 kertas pembentangan akan dibentangkan dengan 1 kertas eksekutif dan 1 kertas eksekutif daripada JPS sendiri serta 1 daripada KASA. Manakala 6 kertas lagi adalah daripada pelbagai agensi kerajaan, swasta dan institusi pengajian tinggi. Program tahunan jabatan ini merupakan platform untuk semua kaki tangan pengurusan dan profesional grade J18 dan ke atas, J48 dan ke atas, jurutera daerah, pegawai kader dan pegawai perhubungan awam untuk mencetuskan idea-idea baru dan menambah pengetahuan berhubung isu-isu semasa untuk meningkatkan kualiti dan produktiviti kerjaya serta tugasan kita. Sebagai frontliners JPS, kita juga bertanggungjawab untuk menyalurkan maklumat jabatan yang terkini dengan jelas dan tepat pada orang awam. Selain itu, persidangan ini akan menjadi wadah untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara semua pegawai JPS yang berada di seluruh negara. Semoga ia akan menjadi platform membangunkan organisasi harmoni di antara warga kita dengan sikap saling menasihati dan menghormati sesama satu sama lain. Yang berhormat Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian. Monsun Timur Laut yang telah melanda negara pada November 2021 sehingga Mac 2022 telah mengakibatkan bencana banjir yang agak teruk di beberapa buah negeri termasuk Pahang, Kelantan, Terengganu, Johor, Selangor dan Kuala Lumpur. Fenomena ini telah menyebabkan episod hujan berterusan berpunca daripada luruhan monsun, pembentukan sistem cuaca tekanan rendah di Laut Cina Selatan dan kejadian Taufan Rai yang melanda bahagian barat Filipina. Situasi ini telah menghasilkan hujan lebat luar biasa dengan jumlah hujan yang turun dari masa lebih daripada 1 hari, melebihi jumlah purata hujan sebulan. Kenaikan mendadak air sungai dan melimpasi aras bahaya telah menyebabkan berlakunya banjir. Pada masa yang sama, sistem peparitan dalaman turut terjejas dan air tidak dapat disalurkan keluar kerana sungai telah pun penuh ataupun melimpah. Keadaan ini telah mengakibatkan beberapa kawasan yang agak luas dan kedalaman banjir bertambah sehingga menyebabkan kehilangan nyawa, kerosakan harta benda dan menjejaskan keselamatan penduduk yang terkandas akibat terputus bekalan elektrik, air dan akses untuk operasi menyelamat. Bencana ini telah memberi kesan yang amat besar pada rakyat sehingga melumpuhkan kegiatan ekonomi, sosial dan industri. Dalam mendepani perubahan iklim, JPS telah menetapkan hala tuju pengurusan banjir sebagai persediaan bagi menangani dan menghadapi bencana yang sama pada masa akan datang. Pengurusan banjir menggunakan pendekatan nature-based solution, make room for water dan building with nature akan diadaptasi secara lebih meluas bagi pembangunan yang berdaya tahan. JPS mengamalkan pengurusan banjir secara holistik dan bersepadu dengan menggunakan pendekatan struktur dan bukan struktur bagi penyelesaian jangka pendek maupun jangka panjang. Kesiapsiagaan JPS dalam menghadapi bencana banjir sentiasa berada di tahap optimum yang terbaik, baik dari segi pengurusan sumber manusia, aset dan pembangunan. Tahun ini genap 90 tahun JPS ditubuhkan. Pelbagai kejayaan dan kepakaran telah JPS kecapi sepanjang 90 tahun. Selaras dengan pembangunan modernisasi, pengurusan sumber air, kejuruteraan dan lain-lain. JPS turut menyokong cadangan KASA bagi penubuhan Jabatan Air Negara. Asimilisasi ini akan menggabungkan JPS bersama Jabatan Perkhidmatan Pemotongan JPP
bahagian bekalan air JBBA sebagai proses integrasi perkhidmatan kesejahteraan dan pengurusan sumber air. Interaksi yang erat bersama kedua-dua agensi ini akan mendorong kepada pengurusan air yang lebih holistik dan fokus kepada keselamatan air. Dalam pada itu, JPS akan terus kekal relevan dalam pengurusan air negara dan pengurusan risiko bencana berkaitan air bagi menjamin kelestarian alam sekitar, perancangan pembangunan dan kesejahteraan rakyat seterusnya. Akhir kata di kesempatan ini, saya merakam sekali lagi ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man di atas kesudian menyampaikan ucapan perasmian persidangan pengurus kanan di daerah JPS kali ke-30 tahun 2022. Saya juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada jawatankuasa persidangan yang diketuai oleh Yang Bahagia Meja Kehormat Datuk Engineer Dr. Haji Ahmad Anwar bin Osman, Marah Kanan serta pengurusan JPS, tuan rumah JPS Perak serta semua pegawai yang terlibat, ada langsung dan tidak langsung. Saya berharap juga agar semua peserta persidangan akan mendapat manfaat sepenuhnya di samping bersama-sama berkongsi pengetahuan dan pengalaman. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk Ketua Pengarah atas ucapan sebentar tadi. Yang Berhormat Menteri, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan serta Puan-Puan yang dihormati sekalian, majlis diteruskan dengan menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan persidangan pengurus kanan dan jurutera daerah Jabatan Pengarah dan Sairah Malaysia tahun 2022. Majlis dengan penuh takzim mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih pengacara majlis yang berusaha Dr. Cintu, anak laki-laki Kim, Timbalan Ketua Setiausaha Sektor Air dan Pembentungan Kementerian Alam Sekitar dan Air, Yang Bahagia Datuk Engineer Dr. Mat Nasir bin Mat Noh, Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Sarana Malaysia, Yang Berbahagia Datuk Engineer Sabri bin Abdul Muluk, Timbalan Ketua Pengarah Sektor Bisnes Jabatan Pengairan dan Sarana Malaysia, Yang Berusaha Engineer Hajah Bibi Zarina binti Cik Omar, Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pakar Jabatan Pengairan dan Sariran, Yang Bahagia Meja Kehormat Datuk Engineer Dr. Haji Ahmad Anwar bin Osman, Pengarah Kanan Sektor Pengurusan Jabatan Pengairan dan Sariran Malaysia, Perwakilan Kementerian, Ketua Pengarah, Bahagian Pengarah Negeri, Pengurus Kanan, Jurutera Daerah, Pegawai Perhubungan Awam, Jabatan Pengairan dan Sariran Malaysia serta semua peserta pada kali ini. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Ta'ala. Tahiyah dan salam daripada Allah Ta'ala kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mukaddimah ini saya memetik suatu peringatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita semua. Dalam firman-Nya dalam surah Al-Fatir ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu allazi arsala ar-riyaha fatashiru sahaba fasuqnahu ila baladin mayitin fahyayna bihi al-ardha ba'da mautiha kadzalika an-nusyur.
dan Allah Ta'ala menggerakkan awan, mengutuskan angin bagi menggerakkan awan, lalu awan itu menggugurkan hujan di kawasan-kawasan yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu jadilah bumi yang mati kering kontang, hidup subur. Demikianlah Allah Ta'ala mengembalikan semula manusia nanti di hari akhirat. Surahallahul Azim. Tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan berbagai makhluknya, ada yang menjadikan sebagai tentera bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angin, awan, udara dan sebagainya. Semua makhluk ini tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia pemegang amanah, jadi bertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi. Kita mengurus dengan memikul tanggungjawab ini supaya bumi yang diamanahkan kepada kita sebagai khalifah dapat kita urus dengan sebaik mungkin. Bukan saja kebaikan untuk manusia, bahkan seluruh kehidupan-kehidupan yang lain. Maka tanggungjawab ini ialah satu tanggungjawab yang sangat berat, yang pernah ditolak oleh langit bumi, gunung ganang, bukit bukau, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Namun apa yang penting kepada kita, bahawa sebagai pemegang amanah, kita melaksanakan tanggungjawab ini dengan sebaik mungkin insya-Allah, sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikembalikan apa yang kita laksanakan ini sebagai bekalan di hari akhirat. Saya juga mengambil kesempatan pada pagi ini untuk mengucapkan tahniah dan ucapan jutaan terima kasih kepada Pak Penganjur yang sudi menjemput saya dalam program kali ini. Saya rasa ini kali kedua saya bertemu dengan perusahaan kanan, perusahaan tertinggi, Jabatan Pengairan dan Saliran. Alhamdulillah, dan saban tahun banyak perkara-perkara baru yang terpaksa kita hadapi bersama dalam konteks melaksanakan tanggungjawab di Kementerian Alam Sekitar dan Air. Sebagaimana yang dimaklumkan oleh pihak pengacara majlis, majlis kita hari ini dihadiri oleh hampir 400 orang peserta daripada pengurus kanan dan jurutera-jurutera daerah seluruh Malaysia. Marilah sama-sama kita mendoakan supaya 3 hari kita bertuan-tuan berada di sini ini dapat kita manfaatkan semaksimal mungkin, bukan saja untuk berkongsi pandangan, idea, pendapat, tetapi juga merumuskan beberapa resolusi yang penting bagi menghadapi cabaran yang kita hadapi bersama. Kementerian Alam Sekitar dan Air komited bagi melaksanakan peranan dan tanggungjawab selari dengan misi Malaysia Lestari 2030. Pengembangan usaha kara itu sedang rancak dilaksanakan secara berperingkat melalui penggubalan dasar, pematuhan kepada perundangan, aktiviti mitigasi, adaptasi dan pendidikan selaras dengan piawaian amalan antarabangsa. Negara telah bagi komitmen di peringkat antarabangsa untuk terlibat sama dalam usaha bukan saja melaksanakan tanggungjawab tetapi mengurangkan pelepasan karbon. Net zero kita ialah tahun seawal 2050. Maka semua agensi mesti menjurus ke arah nilai tersebut. Melalui Pelan Kelestarian Alam Sekitar 2020 hingga 2030, sebanyak 35 inisiatif telah dibangunkan berteraskan 4 tunjang utama, iaitu pengukuhan governance, pertumbuhan hijau, kerjasama strategi dan keterangkuman sosial. Kebergantungan sektor kerja kasar terhadap alam semula jadi menuntut supaya kita memfokuskan sungguh-sungguh terhadap elemen keseimbangan, kelestarian, kesederhanaan dan kesedaran. 4 elemen ini adalah satu elemen yang mesti berjalan serentak supaya bukan saja kita mengurus bumi, tapi keseimbangan dalam pengurusan itu sangat penting. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kejadian
bah besar atau banjir besar melanda negara pada akhir 2021 dan awal tahun 2022 sebagaimana yang telah dimaklumkan oleh Tuan Pengarah tadi telah mengakibatkan satu impak yang besar bagi negara. Kita kerugian hampir 6 bilion daripada banjir baru-baru ini. Dan saban tahun negara kita berdepan dengan isu banjir yang berlaku, tapi mutakhir ini kita lihat trend banjir kita telah pun berubah dengan faktor perubahan iklim yang berlaku di seluruh dunia. Yang bukan saja lagi banjir berlaku kawasan sungai yang utama yang menjadi tradisi kita bertahun-tahun. Mutakhir ini kita menyaksikan bagaimana banjir berlaku di luar musim dan di tempat yang kita tidak jangka. Ya. Maka kerana itu, seluruh kaki tangan Jabatan Pengairan dan Saliran mesti bersedia ke arah nilai-nilai tersebut. Kita mesti bersedia dalam semua sektor dan di semua tempat. Kerana kalau banjir dulu biasa disebut soal Pantai Timur yang biasa berlaku banjir. Hari ini tidak lagi berlaku demikian. Dan banjir bukan lagi berlaku kawasan sungai, kawasan tanah tinggi. Kamera Highland berlaku banjir, baru-baru ini Janda Baik. Ya, yang sebelum ini tak pernah berlaku banjir. Ya, fenomena hujan turun yang sangat lebat dalam satu waktu ya, mendatangkan impak yang sangat besar. Sehubungan dengan itu, KASA melalui Jabatan Pengairan dan Saliran telah pun mengambil beberapa tindakan drastik dan segera dengan melaksanakan kerja-kerja tebatan banjir dan operasi pasca banjir di kawasan-kawasan yang terlibat. Saya ucap tahniah kepada semua kaki tangan JPS di semua peringkat yang telah pun mengambil inisiatif yang sangat baik dan responsif terhadap isu yang berlaku. Kita monitor kerja, tapi di waktu yang sama kita juga harus melihat kepada reaksi ya, dan komen daripada publik. Sebab itu saya merakamkan ucapan tahniah kepada kerajaan JPS kerana telah pun melaksanakan tanggungjawab dengan sebaik mungkin. Tuan-tuan sekalian, JPS juga telah pun bersiap semua pegawai, aset dan pelan tindakan penanganan banjir yang sistematik, insya-Allah. Saya penuh optimis terhadap semua langkah-langkah jangka pendek dan jangka panjang yang telah direncana untuk mendepani cabaran dan mitigasi risiko banjir. Sudah tentu JPS sentiasa berusaha untuk meningkatkan tahap kualiti perkhidmatan kejuruteraan bagi memenuhi aspirasi tersebut. Tuan sekalian, baru-baru ini kita dimaklumkan dan telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri satu peruntukan yang agak besar, ya, 15 bilion ringgit bagi mengatasi risiko banjir. Dengan peruntukan yang biasa diterima hampir setiap tahun berjumlah lebih pada 2 bilion ringgit, menjadikan JPS ini antara agensi yang paling besar mendapat peruntukan. Dan ini ialah keyakinan kerajaan kepada tuan-tuan. Tanpa keyakinan tersebut tidak mungkin peruntukan besar diluluskan. Dan kita sebagai kaki tangan, kita menyambut dan kita mesti buktikan kemampuan kita dalam usaha menterjemahkan hasrat kerajaan, khususnya Perdana Menteri dalam ucapan-ucapan beliau, supaya Jabatan Pengairan dan Saliran agensi di bawah kementerian dapat melaksanakan gerak kerja secepat mungkin dan secara holistik sebagaimana yang telah pun disebut oleh Ketua Pengarah tadi. Kita melihat ini di antara keyakinan kerajaan kepada Jabatan Pengairan dan Saliran. Ya, alhamdulillah. KASA sering meninjau potensi kerjasama di peringkat antarabangsa bagi bentuk kolektif yang lebih ampuh bagi mendepani fenomena perubahan iklim. Kita perlu meneladani pengalaman dan kepakaran yang telah diaplikasikan oleh negara-negara lain juga. Ya, teknologi yang berlaku ya, perlu dapat diamanahkan, dilaksanakan. Dan baru-baru ini saya telah pun mengadakan kunjungan hormat kepada Tuan terutama Mr. Mark Habers, iaitu Menteri Infrastruktur dan Pengurusan Air Belanda pada minggu lepas. Hasil pertemuan tersebut ya, yang turut
dengan pertemuan timbalan Ketua Misi Kedutaan Belanda di Malaysia selepas berlaku banjir pada 25 Februari 2022, Kerajaan Belanda telah pun menawarkan kepada kita beberapa kepakaran kerjasama bagi menyelesaikan masalah banjir, pencemaran dan bekalan air. Bagi pihak kerajaan, kita menyambut baik hasrat Kerajaan Belanda dan Kunjung Hamad baru ini dengan satu MOU yang telah kita tandatangani. Kita harus melihat kepada beberapa penyelesaian secara holistik dan menyeluruh kepada isu banjir negara kita. Kita berusaha, kita berikhtiar dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, di peringkat nasional, KASA terus berusaha memantapkan tabik urus, termasuk memperkasakan platform-platform utama kerajaan seperti Majlis Air Negara. Dia merupakan inisiatif penting antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri bagi menentukan dasar, hala tuju dan pendekatan baru dalam sektor air negara. Sebab kita terlibat dalam kedua-dua keadaan, dua-dua fenomena. Kekurangan air, musim kemarau dan waktu air lebih, waktu banjir. Dan pengurusan ini memerlukan suatu penelitian secara mendalam. Mesyuarat Majlis Air Negara turut berfungsi untuk memperakui pelan tindakan menawarkan kepakaran teknikal kepada kerajaan negeri berkait dengan perkhidmatan air. Menerusi mesyuarat Majlis Air Negara, Pelan Pengurusan Lembangan Sungai Bersepadu atau IRBN telah pun diluluskan dan dijadikan satu rujukan wajib dalam rencana pembangunan di peringkat negeri dan kerajaan tempatan. Ini satu berita gembira bagi kita di JPS. Sebab kita telah laksanakan IRBN ini dah lama. Dan kita minta semua kerajaan-kerajaan tempatan, kerajaan negeri mesti menjadikan IRBN ini sebagai satu rujukan wajib dalam pelan pembangunan. Alhamdulillah, Majlis Air Negara telah pun menerima dan mewajibkan negeri dan kerajaan tempatan mematuhi IRBN yang telah pun kita susun. Ia bagi memastikan setiap pembangunan yang bakal dilaksanakan dalam lembangan sungai perlu mengambil kira resiko pencemaran, hakisan tanah, kesan pemanasan global dan perubahan cuaca yang berlaku. Dengan hasrat tersebut, kita yakin bahawa pelan pembangunan akan dapat dipatuhi. Termasuk juga isu-isu yang melibatkan reserve sungai. Saya telah pun bincangkan dengan Ketua Pengarah bahawa reserve sungai kita mesti dipelihara dan tidak boleh diceroboh. Tindakan pencerobohan ke atas reserve sungai mengakibatkan kesan secara langsung kepada isu-isu banjir yang berlaku. Maka kerana itu kita dapati kawasan ini perlu dikawal selia oleh pihak pengurusan kanan di semua negeri supaya reserve sungai yang dapat kita jaga dan kita pelihara, dan kita perlu bangunkan kawasan ini dalam pembangunan yang berskala kecil, contohnya padang permainan, kawasan rekreasi dan sebagainya, yang sekiranya kita nak manfaatkan, kita boleh guna kawasan-kawasan tersebut. Saya juga mengakui bahawa bukan mudah untuk mengawal reserve sungai sepanjang lembangan sungai kita di seluruh negara. Namun kawasan-kawasan yang strategik perlu diberi perhatian yang serius. Tuan-tuan sekalian, bagi memperkasakan Jabatan Pengairan dan Saliran, saya sepribadi telah pun berbincang dengan Yang Bahagia Datuk Seri Ketua Setiausaha dan pihak pengurusan tertinggi Kementerian Alam Sekitar dan Air agar kenaikan pangkat grade jurutera daerah JPS dikaji semula dan dibawa untuk dibentang kepada Jabatan Perkhidmatan Awam dengan segera. Saya memahami bahawa sebahagian di antara jurutera daerah terpaksa mengawal 2-3 daerah dengan bebanan tugas yang besar dan berat yang semakin bertambah. Maka saya lihat juga soal-soal kebajikan perlu juga diberi perhatian. Dan perkara ini kita akan bincang dengan pihak Jabatan Perkhidmatan Awam, bukan saja mengisi kekosongan yang ada, tapi menilai aspek-aspek kebajikan kaki tangan. Saya sebut pada pegawai kanan di peringkat kementerian, kerja yang berat atau ringan, yang paling penting ialah suasana kerja yang harmoni. Tuan-tuan sekalian, awasi jaga sungguh-sungguh suasana kerja. Kenapa orang sanggup pergi panjat gunung walaupun resiko berat, tapi kerana seronok. Keseronokan tempat kerja ni sangat penting. Maka kerana itu jagalah hubungan ukhuwah di kalangan seluruh kaki tangan. Kita sebagai satu tim, seumpama
satu genggam lidi. Kita tahu bahawa satu genggam lidi tersebut, waktu kita menyapu sampah atau kita sapu air, tidak semua lidi yang terkena sampah. Ada lidi yang kadang-kadang duduk di tengah-tengah. Setiap kali kita menyapu sampah, lidi tersebut tak pernah kena sampah. Kenapa? Kerana dia di tengah-tengah. Dia tidak di luar. Ya. Bahkan ada yang di antara lidi tersebut, bukan saja tak kena sampah, dah lah duduk tengah, pendek pula. Ya. Tak pernah guna. Setiap kali kita menyapu sampah, dia tak pernah kena sampah, tak pernah kena air. Kenapa? Kerana dia di tengah dan dah tengah pendek pula. Lalu kita fikir, buat apa lidi ni? Untuk apa dia ada? Lalu kita buang lidi yang pendek tadi. Kerana kita beranggapan bahawa tidak ada manfaat kepada segenggam lidi. Tuan-tuan sekalian, bila kita buang lidi yang pendek tadi, barulah ternyata pada kita sebenarnya lidi yang pendek bukan untuk menyapu sampah, tapi untuk mengukuhkan ikatan segenggam lidi tersebut. Dengan kata lain bahawa, hargai semua kaki tangan di setiap bahagian yang dia ada. Kerana mungkin kita tidak nampak fungsinya, tapi sebenarnya Allah Ta'ala tidak ciptakan sesuatu sia-sia. Kadang-kadang kita fikir jari kelingking ni, apa faedahnya? Buat apa ni jari ni? Nak panggil orang? Oh, something semua. Ya. Mungkin kita fikir fungsinya korek telinga, korek hidung. Ya. Tak. Terkadang keberadaan sesuatu benda itu bukan apa yang kita fikir, tapi Rabbana ma khalaqta haza batila. Maha suci Allah, Allah tidak jadikan sesuatu sia-sia. Maka sebagai satu tim bekerja, Jabatan Pengairan dan Saliran, maka semua agensi di bawah kita, kaki tangan kita, apa peringkat sekalipun, mereka ini penting bagi manfaatkan sebuah organisasi yang besar dalam Jabatan Pengairan dan Saliran. Tuan-tuan sekalian, hasil lawatan saya baru-baru ini ke Ibu Pejabat HR Wallingford di United Kingdom. Kita ada MOU ya, di United Kingdom baru-baru ini, dan kita dahkan dengan beberapa teknologi baru. Saya fikir sampai masanya Jabatan Pengairan Saliran juga terpaksa berdepan dengan memanfaatkan teknologi baru ini ya, supaya dia lebih efisien, lebih mudah dan lebih selamat. Ya. Sekarang penggunaan drone telah menjadi satu perkara yang biasa dalam pelan pembangunan. Termasuk juga baru-baru ini kita melihat beberapa teknologi yang boleh kita manfaatkan di peringkat pengairan dan saliran, di peringkat nahrim dan sebagainya. Saya menyokong penuh hasrat supaya perkembangan teknologi baru dapat kita manfaatkan semaksimum mungkin bagi manfaat di peringkat Jabatan Pengairan dan Saliran. Berhubung dengan apa disebut Kutub Pengarah tadi ialah tentang Jabatan Air Negara. Ya, sebagaimana telah disebut bahawa perbincangan di peringkat ini sedang berjalan, dan fikir bahawa beberapa perundingan, perbincangan diperhalusi supaya sesuatu keputusan yang kita buat ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin insya-Allah. Ya, dan hasil perundingan melibatkan beberapa pihak, bukan sahaja JPS, Jabatan Pemengetungan, Jabatan Bekalan Air dan semua agensi air adalah merupakan satu usaha yang perlu diteruskan dan perlu diperhalusi supaya keputusan yang kita buat itu ya, tidak merugikan mana-mana pihak. Dan saya yakin bahawa hasil daripada perundingan, muafakat, mesyuarat akan membuahkan natijah yang baik. Wa amruhum syura bainahum, hendaklah kamu lakukan mesyuarat di kalangan mereka. Akhirnya saya pesan pada saya sendiri dan semua warga JPS agar dapat melaksanakan tanggungjawab dengan sebaik mungkin. Saya letakkan amanah ini pada tuan-tuan sekalian. Ya, jaga integriti, jangan lakukan rasuah, jangan melakukan penyelewengan. Kita harus ingat bahawa setiap sen yang kita suap ke mulut anak kita mesti daripada sumber yang halal, sumber yang baik, sumber yang diberkati oleh Allah. Hidup bukan hanya untuk di sini, tapi hidup untuk satu lagi alam di hari akhirat. Dan kita penuh yakin, percaya bahawa dengan amanah yang kita laksanakan, insya-Allah JPS dengan usaha 90 tahun, satu agensi yang saya fikir telah matang dalam segala tindakan dan terus kekal relevan, merajui kejuruteraan sumber air negara
dan insya-Allah kita memikul amanah dengan sebaik mungkin dan kita mendoakan supaya Allah Taala bantu kita dalam usaha kita ini insya-Allah. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan persidangan pengurus kanan dan jurutera daerah Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia bagi tahun 2022. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Dipohon Yang Berhormat Menteri untuk kekal di atas pentas, diiringi div-div kehormat bagi menyempurnakan majlis perasmian persidangan. Dipersilakan. Hadirin dan hadirat sekalian, mari kita sama-sama memberikan tumpuan ke atas pentas bagi menyaksikan perasmian persidangan pengurus kanan Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia tahun 2022. Dengan berakhirnya tayangan montaj sebentar tadi, maka rasmilah sudah persidangan pengurus kanan Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia tahun 2022. Seterusnya, majlis dengan ini menjemput Yang Berbahagia Datuk Ketua Pengarah untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Berhormat Menteri atas kesudian merasmikan persidangan pada pagi ini. Dipersilakan. Merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Menteri di atas kesudian merasmikan persidangan pada pagi ini. Seterusnya dijemput Yang Berhormat Menteri dan div-div kehormat untuk kembali ke tempat duduk bagi menyaksikan video pencapaian JPS dan teaser persidangan dan seterusnya sesi bergambar bersama peserta persidangan.
Hadirin dan hadirat sekalian, begitulah ringkasan pencapaian Jabatan Pengarah dan Saliran Malaysia serta perjalanan persidangan pengurus kanan yang akan berlangsung sepanjang 3 hari ini. Sekarang dimohon para peserta persidangan untuk sama-sama bersedia bagi menyempurnakan sesi bergambar bersama Div-Div Kehormat. Dimohon para peserta untuk berdiri dan bergerak sedikit ke hadapan. Baiklah, terima kasih diucapkan. Sekali lagi majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Menteri atas kesudian merasmikan persidangan pada pagi ini. Seterusnya, majlis dengan penuh takzim menjemput Yang Berhormat Menteri diiringi Div-Div Kehormat untuk melawat booth pameran dan seterusnya ke sesi sidang media. Dipersilakan. Sementara itu, dipohon para peserta persidangan untuk terus kekal di dalam Dewan.